Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberi nikmat iman dan Islam, ya, nikmat nyawa dan nafas, nikmat kesihatan yang baik, dan insya-Allah pada petang ini kita akan bersama-sama mengikuti kuliah ya takmir bagi daerah Kelang secara maya. InsyaAllah kita bersiaran daripada Surau Haji Jangidin yang kita akan bacakan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, yang sama-sama kita akan perbincangkan pada petang ini berkenaan dengan bab zuhud, ya, berkenaan dengan bab zuhud. Jadi siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 179. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman, ya, kekuatan dan istiqamah dalam kita beramal dengan ilmu ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah, wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih, wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair, ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan as-sawab wasidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab kita nak mendidik hati ini, ya, beberapa sifat yang telah disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah. Antaranya dengan kita mulakan taubat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah itu kita usahakan untuk merasai khauf, ya, maknanya rasa takut dan juga raja, rasa harap pada Allah Ta'ala. Dan pada bab yang ketiga ini kita akan bicarakan berkenaan dengan zuhud, ya. Jadi sifat-sifat ini boleh jadi datang sekaligus, ya, ataupun boleh datang mengikut izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zuhud itu, ya, secara mudah untuk kita faham adalah, ya, suatu sifat yang mana hati kita ini tidak mahu kepada dunia, ya. Maknanya dunia itu berpaling, hati kita ini berpaling daripada dunia. Nah, itu yang dimaksudkan dengan zuhud. Dengan maksud kita bukan membuang dunia ini, ya, tetapi kita mengambil sesuatu daripada dunia untuk kita bawa ke akhirat. Jadi ulama-ulama mengistilahkan zuhud ini umpama kita pegang, ya, kita sentuh tetapi tidak kita menggenggam, ataupun tidak kita memegang erat dunia ini, ya, kerana satu ketika kita pasti akan melepaskan dunia ini. Baik, qala al-musannif rahimahullah, kata pengarang rahimahullah taala, ketahuilah olehmu bahawasanya zuhud itu benci akan dunia. Maksud benci ni apa dia? Hati ini berpaling daripada dunia, tetapi kita tidaklah meninggalkan dunia ini. Maknanya hati kita sahaja tidak berharap kepada dunia dan makhluk. Maknanya hati kita ni dah menjangkaui daripada alam ini, ya. Bila mana kita nak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita sebenarnya telah melangkau daripada dunia ini. Jadi setiap perkara yang kita buat itu, ya, dengan tujuan akhirat, maka di dalam itu ada sifat zuhud. Ada sifat berpalingnya jiwa daripada dunia. Jadi orang zuhud ni bukanlah mesti orang tu berpakaian compang-camping ataupun gayanya seperti orang yang miskin, ya. Tetapi zuhud ini merujuk kepada hati, merujuk kepada hati kita. Sejauh mana hati kita, ya, dapat meninggalkan dunia ini ketika mana kita berhadapan dengan dunia. Kita tidak akan mampu mengelak dunia, ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam menyatakan uqubat, cabaran-cabaran dalam kitab Minhajul Abidin, itu antaranya adalah uqubat dunia, ya. Cabaran ataupun halangan dunia yang sentiasa akan ada untuk menegah kita daripada ingat kepada Allah, untuk menegah kita daripada ibadah. Tetapi dalam keadaan halangan yang ada di depan kita itu, ya, maka bagaimanakah kita mengurus halangan itu? Jadi di sinilah para alim ulama menyusun
ilmu tasawuf supaya kita dapat mengurus halangan, cabaran yang Allah Ta'ala uji kepada kita. Sehinggalah dunia itu berpaling dari, sehinggalah hati kita berpaling daripada dunia tersebut. Jadi itulah dipanggil sebagai zuhud. Iaitu setengah ulama mengatakan meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut kesenangan akhirat. Jadi antara tanda-tanda kezuhudan seseorang itu boleh dilihat daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sikap dan akhlak yang tidak menuntut kita sebut banyak kesenangan dunia. Bukan kata kesenangan dunia tidak ambil langsung. Kesenangan dunia itu ada setengah perkara yang kita perlukan untuk membantu mudah urusan kerja kita, urusan dakwah kita, urusan rezeki kita, tetapi tidak kita mengambil kesemuanya. Kerana apa? Kerana ada satu lagi kesenangan yang kita akan raih, iaitu kesenangan ketika mana di akhirat. Jadi semakin banyak kita menuntut kesenangan di dunia, maka berkurang kesenangan di akhirat. Semakin banyak kita mengurangkan kesenangan di dunia, maka akan lebih banyak senang di akhirat. Dan berkata setengah yang lain, setengah ulama juga mengatakan, iaitu menyimpankan atas qadar yang sangat berhajat kepada barang yang diyakinkan akan halnya. Maknanya zuhud ini akan menyebabkan sikap kita mengambil perkara-perkara yang perlu sahaja di atas dunia, keperluan. Mungkin sebagai contoh, kita perlukan kereta untuk bergerak, kita perlukan sesuatu, contoh barang yang boleh membantu kita bekerja, contoh. Contohnya hari ni nak tak nak kita kena ada laptop, nak tak nak kita kena ada handphone. Ini sebagai satu kemudahan, tapi bukan berlebih-lebihan. Jadi satu keperluan pula sekarang ni. Kita nak berdakwah, kita nak belajar, anak-anak kita nak PDPR secara maya, takkan kita tak nak beli. Jadi itu merupakan suatu keperluan. Jadi keperluan itu selagi tidak berlebihan, maka masih dalam batasan zuhud. Maka itulah yang kita katakan tadi, menyimpan atas kadar yang sangat berhajat. Contoh macam makan. Makan jangan sampai membazir. Sekadarnya kita masak sekali, habis terus makan, selesai. Jangan ada sampai dibuang-buang dan sebagainya, seperti contoh. Ataupun sebagai ulama mengatakan meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Maknanya kita contoh gunakan sesuatu barang, sesuatu perkara itu sampai selesai, baru kita menuntutlah barang yang baru. Itu juga termasuk dalam sifat zuhud. Contoh seperti para ahli ulama dulu, para sahabat juga, kalau kita tengok mereka pakai satu baju sampai reput baju, baru mereka beli baju yang baru. Ataupun mereka nak pakai baju baru, baju lama mereka akan sedekahkan kepada orang. Maknanya baju tu masih elok. Itu juga termasuk dalam sifat zuhud. Dan bahawasanya zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang menyebabkan ia akan kasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi kasih kepada dia. Dan juga orang juga kasih kepada dia atas sikap zuhud dia. Maknanya berpada-pada. Sikap zuhud itu akan melahirkan zahirnya sifat qanaah, sifat kecukupan. Jadi seseorang itu akan iqna', akan rasa cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, tanpa ada dia merungut dalam hati dia bahawa apa yang Allah Ta'ala bagi ni tak cukup lah, apa yang Allah Ta'ala bagi ni selalu kurang lah, tidak. Jadi itu pentingnya sifat zuhud. Dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu, izhad fid dunya, hendaklah kamu zuhud pada dunia. Yuhibbukallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fi ma fi aidin nas, dan juga zuhudlah kamu pada barang yang ada ataupun barang yang di tangan manusia. Yuhibbukan nas, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 80, wa qala alladhina utul ilma, dan berkata oleh orang yang diberikan ilmu oleh Allah, wailakum thawabullahi khair liman amana wa amila salihah. Wailakum, binasalah kamu, bermula pahala Allah Ta'ala itu yang lebih baik.
Allah Ta'ala punya ganjaran itu yang lebih baik. Liman amana wa amila salihah. Dengan kita beriman dan juga beramal soleh. Ayat ini menceritakan tentang barang yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kepada Qarun. Orang tengok siapa yang tengok Qarun ni masa zaman Nabi Musa, mereka akan berharap mereka akan menjadi seperti Qarun. Sama jugalah kalau ada orang kaya pada zaman ni, kita akan harap mudah-mudahan aku pun jadi seperti dia, kaya raya, millionaire contoh. Kita kalau tidak dapat melebihi dunia seseorang, maka kita usaha melebihi akhirat dia. Orang yang kita tengok Masya Allah Tabarakallah, Allah Ta'ala uji bab harta ni benda yang kita memang kena berjaga-jaga. Kerana kita tengok bagaimana Qarun yang asalnya juga seorang yang miskin, minta kepada Nabi Musa AS untuk menjadi kaya, dan akhirnya Allah benar-benar jadikan dia kaya. Akhirnya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah Allah Ta'ala ceritakan, celakalah kamu, binasalah kamu, sawabullahi khair. Sebenarnya ganjaran Allah Ta'ala itu lebih baik bagi mereka yang liman amana wa amila salihah, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, bahawa harta itu merupakan nikmat yang paling rendah sekali. Tetapi hari ini orang cari sangat benda itu. Nikmat yang paling tinggi adalah kesihatan. Banyak mana pun duit, kalau tak sihat susah juga. Dan juga nikmat yang paling afdal di antara nikmat-nikmat itu kaya, sihat, iaitu nikmat mengenal ataupun mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tu kaya, dia sihat, dia ingat Allah, Masya Allah, dia dapat rezeki yang sangat sempurna. Yang inilah yang mudah-mudahan kalau Allah tak bagi kita kaya di dunia, mudah-mudahan kita kaya di akhirat. Jadi kita harapkan di dalam diri kita ini ada sifat qanaah, ada sifat zuhud, yang bila mana Allah bagi dunia, maka kita kena beringat dan bersyukur. Kaedah nak zuhud ni, kita tanamkan rasa syukur setiap benda yang Allah Ta'ala bagi, walaupun sekecil-kecil benda. Kerana Allah Ta'ala sebut la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, nescaya kami akan tambah. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur, tak ada nikmat-nikmat yang diberikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Maka Allah Ta'ala telah menerangkan dalam ayat ini, dalam ayat yang kita baca tadi, bahawasanya zuhud itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Dan ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu ada beberapa peringkat. Apa yang Syekh Abdul Qadir Manili sebut, ada 3, ada lebih kurang berapa? 3 peringkat. Pertama adalah zuhud ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Maknanya hati itu ketika cenderung, dia cuba melawan. Ini peringkat yang pertama. Tetapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Pangkat ini bukan zuhud, tetapi permulaan zuhud. Maka bila dunia datang kepada kita, ketika itu kita berpaling, kita merasa cukuplah Allah Ta'ala bagi dah, ni Allah Ta'ala bagi lagi, kita rasa cukuplah. Maka ketika itu dinamakan sebagai muqaddimah zuhud. Itu belum zuhud lagi, baru muqaddimah zuhud. Peringkat yang kedua, bahawa liar hatinya daripada dunia dan tiada cenderung ia kepadanya, kerana mengetahui bahawasanya tiada bisa menipu akan dunia dan akhirat. Peringkat kedua ni tinggi lagi. Maknanya jiwa kita ni sudah berpaling daripada dunia. Maksud berpaling ni bukan tinggal dunia terus, tidak. Dia menguruskan dunia sebaik-baiknya. Dia hati-hati dengan dunia. Ada perkara yang bersangkut paut dengan dunia, dia urus berhati-hati. Dengan hatinya itu bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia itu. Maknanya mudah. Kalau barang tu contohnya dia tak dapat pun tak kisahlah. Kalau barang tu hilang sebagainya, dia pun tak rasa apa-apa. Menunjukkan tiada cenderung ia kepada dunia. Kenapa? Dia tahu
akan ada sesuatu yang Allah Ta'ala beri ketika mana di akhirat. Dan dia tahu akhirat itu lebih baik daripada dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar. Tiada liar daripadanya. Tadi peringkat kedua, hatinya liar. Hatinya liar ni maknanya hati tu masih kita ni masih melihat dunia. Tetapi hati tu tiada cenderung. Di peringkat yang ketiga ni yang lagi tinggi, maknanya hati tu sudah tidak lagi mengingini dunia. Tak tengok dah dunia. Maksud tengok tu, maknanya tak ada angan-angan dah lagi dengan dunia ini. Maknanya apa yang Allah Ta'ala bagi tu dah cukup. Lah ni aku nak buat persediaan untuk akhirat. Ni orang yang benar-benar zuhud. Tu hati tu dah tak ada liar. Maknanya liar ni apa? Hati tu dah tak ada keinginan dah. Dah tak ada pandang sana pandang sini dah. Yang dicarinya hanyalah Allah. Tu peringkat yang ketiga. Bahkan adanya dan tiadanya sama saja kedua-duanya. Ada pun tidak rasa apa-apa, tiada pun tidak rasa apa-apa. Dan adalah harta benda di sisinya seperti air. Dan perbendaraan, maknanya gedung Allah Ta'ala itu seperti laut. Maka ia tiada berpaling hatinya kepadanya kerana gemar atau kerana liar. Hari ini Allah Ta'ala bagi kita macam-macam nikmat. Bagi duit, bagi ilmu, bagi tenaga, bagi sihat. Maka di situ ada apa? Ada perkara yang boleh kita infakkan. Tenaga kita infak untuk ibadah, tak berkira dengan Allah, tak apalah. Kita tengok macam mana Nabi SAW, ini sikap zuhud yang paling tinggi. Baginda mengorbankan jiwa raganya beribadah kepada Allah hatta tatafattara qadamai, sehinggalah bengkak kaki Nabi sembahyang. Kita tak pernah terfikir kan macam mana orang sembahyang sampai bengkak kaki. Maknanya solat yang sangat banyak, mungkin ribu-ribu rakaat. Solat sunnah Nabi SAW. Sedangkan baginda SAW orang yang dijamin masuk syurga. Baik. Itu dari segi apa? Kita infakkan jiwa raga kita, tubuh badan kita. Sebab tu kalau kita tengok macam mana orang yang syahid di medan perang ni, badan dia pun dia tak rasa dah. Maknanya dia dah serah semuanya pada Allah. Maka Allah terima pengorbanannya sehingga dianggap mereka yang berjihad di jalan Allah tu seperti para syuhada. Dan bermula zuhud yang lebih sempurna dan lebih tinggi daripada kedua. Yang kedua tadi, kerana yang benci akan sesuatu berbimbang ia dengan dia, semacam dengan kasih akan dia. Kerana ini tatkala mencela akan dunia oleh beberapa lelaki kepada Rabi'atul Adawiyah, berkata ia bagi mereka itu, jika tiada cemar hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia. Jadi nak bagi tahu peringkat yang paling tinggi ni, dia akan kembali kepada kepada kasih sayang dan cinta pada Allah. Peringkat kedua, mungkin dia melihat dunia dan mungkin ada rasa benci kepada dunia sebab dunia selalu mengganggu dia. Di peringkat yang paling tinggi, dia menganggap dunia itu adalah anugerah daripada Allah dan dia tidak bergantung hati kepada dunia. Dia lain beza dia. Seperti mana orang yang dikasih pada anak dia, walaupun anak dia buat masalah, dia tak kisah kan. Anak dia buat baik, lagi-lagi dia suka kan. Anak dia buat tak baik, dia terima. Contoh, dia tak ada perasaan benci dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai al-hub, kasih sayang. Begitulah orang, begitulah para awliya Allah, jiwa-jiwa mereka yang sentiasa melihat makhluk ini sebagai hadiah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tidak meletakkan apa-apa pergantungan melainkan hanya pada Allah. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha beratus ribu dirham, maka tiada liar ia daripadanya. Tengok macam mana Sayyidatina Aisyah, orang bagi hadiah ribu-ribu dirham, tetapi tiada liar. Maknanya tak nak sikit pun tak nak. Masya Allah, ini pendidikan, tarbiyah daripada baginda SAW. Tetapi membagi bahagi ia akan dia semuanya pada hari itu, sehingga tiada tinggal sesuatu pun. Inilah sebenarnya konsep zuhud yang paling tinggi.
Ya, maknanya bukan dia benci duit tu. Ya, benci buanglah kat laut contoh. Tidak, tetapi macam mana yang kita sebut pada awal tadi, iaitu orang yang berjaya mengurus masalah. Dia anggap dunia ni sebagai masalah, dia mengurus dengan baik, ada orang bagi dia duit banyak, dia infak pada orang, sehingga dalam jiwa dia itu, ya, yang dia nak adalah ganjaran sahaja daripada Allah. Maka berkata khadamnya khidmat pada Sayyidatina Aisyah, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa atasnya, maknanya kalau dapat 1 dirham jadilah kan nak buat buka puasa. Sebab Sayyidatina Aisyah ni lah riwayat setelah Rasulullah wafat dia puasa sampai beliau wafat. Maknanya hari-hari puasa kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Jadi ini ibadah Sayyidatina Aisyah. Maka khadam dia beritahu, dapat 1 dirham pun jadilah, boleh buat duit buka puasa kan, boleh buat beli daging. Maka Sayyidatina Aisyah beritahu, jika engkau peringat akan daku tadi, nescaya aku akan memperbuat akan dia. Nak kata sampai dapat duit banyak-banyak pun, dapat dia ribu-ribu dirham pun, ya, maknanya jiwa tu tak adalah rasa sikit pun cinta kepada duit tersebut, ya, sehinggalah ia lupa. Maknanya Sayyidatina Aisyah lupa bahawa perlu ada keperluan pada dirinya atas duit tersebut. Mungkin dia nak ambil 1 dirham ke nak buat beli barang dapur, itu pun dia lupa. Nak cerita sangat-sangat zuhud, ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga diri sendiri pun maknanya beliau serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia pun kita cinta, diri kita pun kita cinta kan. Jadi nak kata peringkat zuhud tu masih belum lagi lah. Mungkin pada muqaddimah ya. Dunia tu datang kita, tak maulah dunia ni kan. Mungkin kita tu zuhud ciput lah, orang kata zuhud bab muqaddimah. Ada tu pun tak apalah, kurang ada lah juga ya. Tapi kalau sampai tak ada, sampai kita menerima segala-galanya itu, dunia tak apa masuk dalam hati ya. Kemudian tidak menolak dan sebagainya, maka kita takut nanti wal'iyadzubillah, ya, kita kembali kepada Allah dalam keadaan hati kita masih ada cinta kepada dunia. Ketahuilah olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3. Jadi kita nak menghasilkan sifat zuhud ini dengan kita usahakan 3 perkara ini. Pertama, iaitu ada sifat takut daripada api neraka. Kita takut nanti setiap harta kita dihitung oleh Allah di akhirat. Setiap yang Allah Ta'ala bagi itu akan diperkirakan sekiranya ia tidak dimanfaatkan, diwakafkan, disedekahkan. Ya, jadi semua itu hitungan Allah. Yang kedua, ya, kaedah untuk kita zuhud adalah kita gemar pada nikmat-nikmat akhirat. Kita gemar pada ganjaran akhirat. Maka perbuatan kita itu lama kelamaan akan apa? Akan mendidik kepada sikap dan akhlak seseorang yang zuhud. Seperti contoh, orang bagi kita makan banyak, orang bagi kita duit, rezeki contoh, kongsikan, ya, manfaatkan, guna sebahagian saja, ya, nanti sebahagian yang lain boleh bagi pada orang dan sebagainya. Itu. Yang ketiga yang paling tinggi adalah bahawa adalah sebab bagi zuhud itu membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana membersihkan hati daripadanya dan menghinakan akan barang yang lain daripada Allah. Itulah zuhud bagi sekalian arifin. Maknanya zuhud yang paling tinggi ni, yang paling sempurna itu sehingga tidak melihat kepada diri sendiri. Kemudian ibadah tu pun dia tak tengok dah. Aku ni ibadah sebab aku hebat, aku banyak ilmu, jadi ibadah aku hebat. Tidak. Semua dibuang, ya, dan menyandarkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Dan sehingga membersihkan hati dan menghinakan akan barang yang selain daripada Allah, termasuk diri kita sendiri. Kita rasa kita ibadah ni bukan sebab kita bagus, tapi sebab kita perlu ibadah hak kita, ubudiyah kita pada Allah. Kerana kita banyak dosa. Allah Ta'ala bagi kita ilmu ni kerana Allah nak mudahkan kita masuk syurga. Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu banyak urusan hati yang perlu kita rawat. Sehingga kita tengok diri kita ni, Masya Allah, teruknya. Ya, diri kita pun kita rasa, ya Allah, hinanya. Inilah zuhud sekalian arifin. Jadi itulah
kedudukan zuhud yang paling tinggi. Dan bahawasanya zuhud yang lebih sempurna, zuhud pada tiap-tiap yang lain daripada Allah pada dunia dan pada akhirat, dan kurang daripadanya zuhud pada dunia sahaja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedap-sedap lainnya, dan kurang daripada ini zuhud pada harta sahaja, tiada pada kemegahan dan lainnya. Maknanya ada orang dia punya bahagian-bahagian tertentu, ya, kalau dia tak mampu yang sempurna, boleh dia zuhud pada harta, boleh dia zuhud pada kemegahan, pada pangkat, ya. Kita merasakan diri dia tidak layak, itu termasuk bahagian daripada zuhud, ya. Sebagai contoh, kita ni orang besar, contoh orang ada jawatan, ya. Tapi orang tak panggil jawatan kita, contoh, contohnya datuk, tapi orang panggil kita biasa je, pak cik, contoh. Jangan kecil hati, ni sebagai contoh, jangan kita kecil hati. Aku pergi haji, orang dapat pangkat datuk, orang panggil aku pak cik je. Maknanya masih ada lagi cinta kepada kemegahan. Tak apa, ya. Kita nak Allah, panggilan daripada Allah tu bukan panggilan daripada manusia. Jadi peringkat demi peringkat, zuhud pada harta ni secara zahir, zuhud pada kemegahan, tak? Kerana bila kita zuhud pada kemegahan, maka kita membuang sifat ujub. Membuang sifat ujub, rasa bagus. Tak apalah orang tak panggil aku sekian-sekian pun tak apa, aku pun orang biasa. Aku pun banyak dosa. Jadi dia membawa kepada sifat zuhud dan juga faqir, maknanya berharap pada Allah Taala. Sabda Nabi SAW, yadkhulu fuqara'u ummati al-jannata. Maknanya masuk syurga sekalian fakir di kalangan umatku itu qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya di kalangan mereka, bi 500 amin, maknanya 500 tahun. Orang miskin ni, orang fakir masuk syurga dulu 500 tahun. Dahulu daripada orang kaya. Lama tu 500 tahun, ya. Dan satu riwayat mengatakan dengan 40 tahun, ya, maka ditanggung riwayat 500 tahun itu mendahului fakir yang zahid atas yang gemar pada dunia, dan riwayat 40 tahun itu atas mendahului fakir yang loba atas yang kaya, yang loba yang tamak menyebut akan dia oleh Imam Ghazali rahimahullah. Maknanya orang yang fakir jiwa dia dipanggil fakir zahid. Fakir jiwa dia ini, walaupun dia kaya, tapi jiwa dia Masya Allah sikit pun tak ada cinta pada dunia yang dia ada, maka itu dipanggil fakir zahid. Orang yang jiwa dia itu, ya, memang benar-benar bulat pada Allah Ta'ala. Ada fakir yang loba pada kaya, maksudnya ada fakir yang dia hidup susah tapi dia nak kaya. Tu jiwa ingin kaya itu ada. Kata ulama, fakir jenis ini 40 tahun mendahului orang kaya harta atas dunia. Tetapi, ya, sekiranya kaya jiwa dia, sifat zuhud, dia panggil fakir yang zuhud, maka 500 tahun dia akan mendahului orang-orang kaya. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, dalam doa Nabi SAW, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Ya Allah, hidupkan aku miskin dan matikan aku miskin. Maksud miskin ini, pertama segi zahirnya miskin lah. Yang kedua, maksud miskin itu adalah zuhud. Maknanya miskin, cinta kepada dunia. Jadi itulah doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Berita gembira, beruntunglah, ya, bagi mereka yang Islam, ia wa kana aishuhu kafafa, dan kehidupannya hanya sekadar memadai. Untung Nabi SAW sebut. Jadi Islam, hidup dia ala kadar, ya, maksudnya ada sifat zuhud dan qanaah, maka itu menjadikan apa? Menjadikan dia orang yang beruntung. Dia orang yang beruntung. Tetapi hanya senya besar pahala fakir itu jika ia sabar dan redha dan memada ia akan yang ada,
dan bermula sabar atas kepapaan itu adalah ia permulaan bagi zuhud, dan tiada sempurna zuhud melainkan dengan sabar. Maka hendaklah menyebut hamba akan bab sabar kemudian daripada bab zuhud. Wallahu a'lam. Jadi lepas ni kita akan masuk bab sabar, kata pengarang. Ya, jadi Allahumma salli alaihi wasallam ini satu sifat yang sangat perlu dididik dalam diri kita, untuk kita mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak rugi kita mengamalkan sifat-sifat yang mulia ini: taubat, ridha, syukur, sabar, zuhud, dan berbagai lagi nanti kita akan sebutkan insya-Allah pada pengajian kita yang akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincang bab zuhud, mudah-mudahan memberi manfaat pada diri kita, dunia dan akhirat kita, dan jadi mudah-mudahan sifat ini sebagai satu bekal untuk kita menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi sekadar itu insya-Allah perbincangan kita petang ini dalam kitab Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, dan sampaikanlah kepada sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Taala memberi keampunan dan perlindungan kepada kita insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, kurang lemah dan hina kekurangan diri saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.